Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi hari ini dengan Cikgu Khairil dalam mata pelajaran RBT, Reka Bentuk dan Teknologi bagi murid tahun 5 untuk tarikh 9 hari bulan 2, 2021 bersamaan dengan hari Selasa untuk sesi PDPR secara offline kamu. Uh, untuk pengetahuan, kalau kamu tengok YouTube pun itu dikira sebagai PDPR offline. Kalau yang online ialah yang sesi PDPR real time. Maksud real time tu apa? Cikgu buka pukul 9, masuk Google Meet, kamu pun masuk pukul 9 Google Meet dan kamu belajar dengan cikgu. Itu dikira online. Kalau buat YouTube, bagi kamu tengok macam ni, kamu boleh tengok sambil-sambil kamu kat toilet ke, dekat dalam kereta ke, kamu bosan-bosan kat rumah, kamu buka YouTube kan? Itu dikategorikan sebagai PDPR offline. Jadi, untuk waktu yang terdekat ini, cikgu-cikgu akan banyak buat sesi pengajaran masa sebenar ataupun real time lah. Masa sebenar, pukul 9 tu, kamu kena masuk ramai-ramai. Dah kalau kalau ada yang buat Google Meet, maka kamu wajib masuk dan kehadiran kamu akan dikira. Untuk yang mata pelajaran kita pada hari ini, kita akan teruskan dengan RBT tajuk teknologi rumah tangga. Tajuknya ialah artikel jahitan. Dan pada minggu lepas kita dah tengok tentang masalah kan. Ada satu masalah seorang budak perempuan dalam kereta, dia nak pakai tali pinggang keledar. Dia nak pakai tali pinggang keledar, dia kata tak selesa. Sebab budak tu masih lagi kecil, kemudian tali pinggang keledar tu tinggi. Bila tali pinggang tu tinggi, kena dekat dia punya leher dan dia tak selesa. So dia tak pakai. So itu menyebabkan berbahaya lah. Dan untuk mengatasi masalah tidak selesa kena tali pinggang keledar dekat bahagian leher dan pipi dia tu. Jadi satu penyelesaian dia ialah dia orang hendak mereka cipta span untuk alas dia. Untuk alas dia kan. Kalau kau beli dekat uh, kedai-kedai kereta pun ada. Kau beli dekat online pun ada yang kau pasang tu. Kan, pasang kat tebing keledar tu racing lah apalah. Apa Evo lah dan sebagainya. Dia nak buat yang macam itulah, tapi buatan tangan sendiri kan, bukannya beli. Jadi kita dah belajar pada minggu lepas sampailah step ke nombor 3. Ada 6 step, jangan lupa. 6 step jangan lupa. Inilah step yang ketiga. Ulang balik satu step. Menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey. Untuk step yang kedua, langkah yang kedua, dia buat lakaran, kemudian dia buat satu lakaran akhir. Bila dia bincang, dia kata okey, kita kena tambah baik. Kemudian dekat sini kita baca sama-sama, kita boleh memilih lakaran terbaik berdasarkan beberapa idea. Kita juga boleh menggabungkan ciri-ciri menarik yang terdapat dalam beberapa lakaran untuk dijadikan satu lakaran terbaik. Ini saya ulang dah ni minggu lepas. Kita adalah menghormati idea rakan sekelas semasa proses menjanakan idea dan membuat lakaran. Setiap idea perlulah dihargai. Okey. Jadi ini lakaran terbaik yang dipilih. Setelah mendapat lakaran terbaik, dia pun membuat penjelasan kat sini. Elemen dia ada rupa, ruang, saiz dan nilai, ada huraian, reka bentuk sesuai tak sesuai. So bila tak sesuai dia kata ubah reka bentuk. Kemudian ada ruang pemakaian tali pinggang keledar sesuai. Saiz, dia kata saiz artikel jahitan dengan lebar tali pinggang. Tidak sesuai. Besarkan saiz artikel jahitan supaya lebih selesa ketika memakainya. Nilai corak pada permukaan fabrik. So, dekat sini dia kata sesuai. Okey, ini buku RBT kamu. Macam biasa, kita merujuk pada buku RBT. Muka surat 13. Selepas itu, lakaran tersebut perlu ditambah baik sebelum dijadikan panduan menghasilkan artikel jahitan.
Ini hasil lakaran yang ditambah baik. Renda wajib budak perempuan memang suka renda-renda ni. Kemudian ada velcro, ada fabric tu kain lah. Kemudian dia punya panjang kali lebar dia 25 cm kali 25 cm. Kawan-kawan, semasa kita membuat penilaian dan penambahbaikan terhadap lakaran terbaik, kita perlulah bersikap rasional dan tidak berat sebelah. Jangan macam, oh kawan ni kawan kita, best friend kita terima lakaran dia, kawan yang kita tak suka tu, kita tak nak, tak boleh. Kita kena bersikap rasional dan kita kena menghargai dia cakap kan. Nombor 4, mengira dan membuat anggaran kos. Ini contoh dia bagi harga fabrik. Sorry saya mengantuk sebab sekarang tengah malam, buat video ni tengah malam. Okey, fabrik semeter harganya RM3.50. Dia pakai sikit je, 30 cm sahaja. So, dia pakai sikit jadilah RM1 kos dia. Kemudian ada span pun pakai sikit sahaja, RM50. Benang RM80 sekali beli, tak boleh beli benang pendek-pendek. Kenalah beli kena guna yang dah ada. Kan mesti ada benang yang mak kamu ke ayah kamu ke boleh pakai. So anggaran kosnya adalah hanya RM20. Kapur tukang jahit pun dah ada, dianggap dia ada, RM10. Velcro sikit dia pakai, RM50. Kertas karbon tukang jahit, kertas yang tekap-tekap tu, RM20. Lepas itu ada renda RM75. Kemudian kita ada kertas perang. Kertas perang RM30. Jadi sebelum kita buat mulakan projek, lakaran dengan langkah-langkah dan sebagainya, kita dah tahu benda ni semua kena ada kan, kena ada 8 benda ini untuk buat projek. Anggarannya ialah RM3.55. Okey, jadi ulang lagi sekali, jumlahnya ialah RM3.55 sahaja untuk satu alas tali pinggang keledar ini. Dia panggil ni tengok ni, anggaran. Bukan harga betul-betul pun, kita anggarkan. Kan? Kita anggarkan sahaja. Langkah kelima, menghasilkan artikel jahitan. Alatan dan bahan hendaklah disediakan sebelum memulakan kerja menghasilkan artikel jahitan. Ni alatan dia, ini bahan dia. Ada beza, alatan dan bahan ada beza. So dekat sini alatan dia adalah mesin jahit mini, mesin jahit tangan, roda surih, perentas jahitan, kapur tukang jahit, pembaris lurus. Lama tak guna pembaris ni. Pembaris lurus, jarum peniti, gunting. Dua jenis gunting fabrik dan gunting kertas. Gunting kertas plastik lah kat sini. Gunting fabrik biasanya dia daripada hujung sampai hujung. Daripada hulu sampai hujung besi. Dia buat daripada besi. Kemudian kita ada jarum jahit tangan. Bahan dia kita ada fabrik, kita ada span, kita ada velcro. Ini velcro lah. Velcro seulang lagi sekali yang boleh buka tutup tu. Yang ada dekat kasut tu, yang lekat-lekat tu. Kan? Kemudian kita ada renda warna biru, benang kertas perang. Langkah yang pertama, kalau kamu tengok kat sini ada banyak langkah, 12 kot langkah dia. 11, 12, 13, 15 langkah sebelum hasil akhir. 15 langkah sebelum hasil akhir, kita tengok satu per satu. Langkah pertama, lukiskan pola pada sekeping kertas mengikut saiz seperti dalam lakaran. Dibuat atas kertas dahulu. Nombor 2, potongkan pola dengan menggunakan kertas gunting kertas. Kemudian barulah yang digunting tu diletak di atas fabrik. Dia letak atas fabrik 1, letak atas fabrik 2. 2 lapis lah tu. Tengah tu ada span. Kan? Tengah tu ada span. Kemudian kalau kamu tengok, dia ada garisan pemadam kat sini kan. Garisan gunting, garisan pemadam. And then kita ada besi, basi kelip. Kelip tu jenis jahitan kita nak bagi dia lekat sahaja. Nak bagi dia lekat sahaja, bukan jenis jahitan kekal lah.
sematkan jarum peniti untuk meletakkan kedudukan pola pada fabrik dan span. Dia nak bagi lekat lah kalau dia tak letak jarum nanti benda tu licin ke lari-lari susah. So dia letak dulu dengan jarum peniti. Nombor 5, tandakan garisan gunting pada fabrik dengan menggunakan kapur tekan jahit. Kemudian keluarkan pola. Ni dia dah ambil kapur tekan jahit, dia ikut yang kertas perang tadi. Dia ikut kertas perang, kemudian dia kata apa? Keluarkan pola. Dia boleh buang lah benda ni. Kertas perang ni dah boleh dikeluarkan sebab dah ada dah semua tanda-tanda kat situ kan. Kemudian terus sebelum menggunting, sematkan jarum peniti antara fabrik dengan span. Guntingkan fabrik dan span mengikut garisan gunting dengan menggunakan gunting fabrik. Itu dia. Dah ada garisan semua, dia dah sematkan dengan jarum peniti, benda tu pun dah tak bergerak-gerak, gunting terus. Ikut ni kalau kamu nampak ni, dia ada dia punya tanda dengan kapur tekan jahit. Kan? Kemudian, kita ada nombor 7. Letakkan kertas karbon tukang jahit di antara pola dengan sebelah dalam, SD itu sebelah dalam fabrik yang telah dipotong. Kemudian sematkannya semula dengan jarum peniti. Dia ambil kertas karbon ni, kertas karbon. Warna biru ni kertas karbon. Kan? Kita tengok step yang seterusnya. Pindahkan tanda garisan pemadam dari pola ke SD. Sebelah dalam fabrik dengan menggunakan roda surih. Kemudian tanggalkan jarum peniti. Dia dah buat macam tu dah. Dia gelek-gelek ni. Dia ada tanda-tanda kat sini. Dia gelek-gelek. Bawah dia ada kertas karbon. Bila bawah dia ada kertas karbon, kena dekat kain. Kertas karbon tu akan tekaplah karbonnya pada kain tadi, pada fabrik tadi. So, letakkan velcro pada fabrik. Susunkan dan temukannya dengan sebelah luar fabrik. Kemudian, nombor 9 balik pada nombor 9. Kemudian, sematkannya dengan jarum peniti. Dia dah lipat ni semua jarum peniti. Dekat velcro ni semua ada jarum peniti tu. Dia tembus ke sini, tembus ke sana, tembus. Tu dapatlah jarum peniti bentuknya macam ni. Kan? Minta 4 dekat sikit. Tada! Lagi? Nampak? Ini ialah jarum peniti. Dekat sini pun ada jarum peniti ni. Okay. Going back to the original size. Ingat kita ada 15 step. Ini ialah step ataupun langkah yang ke-10. Jahitkan velcro pada sebelah luar fabrik. Siapkan jahitan velcro pada kedua-dua keping fabrik. Ni ada 2 keping, buat dua-dua, dijahit. Saya pun tak pernah pakai mesin jahit. Tapi tangan kena jaga lah, takut tembus tu jarum tu. Kan? Nombor 11, susunkan dan temukan kedua-dua bahagian sebelah luar fabrik. Susunkannya pada span. Kemudian sematkannya dengan jarum peniti. Semat lagi. Di sebelah luar 2, span. Taklah dengan jarum peniti bagi dia tak bergerak. Kemudian nombor 12, jahit span dan fabrik mengikut garisan pemadan pada sebelah dalam fabrik. Tinggalkan ruang di antara 5 hingga 7 cm untuk menterbalikkan artikel. Ini adalah satu teknik menjahit. Benda yang korang jahit-jahit itu ialah semua sebelah dalam. Bila dah siap nanti dia akan buka terbalikkannya untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan lah. Itulah teknik dia lah. Yang kamu jahit-jahit ni semua sebelah dalam ni. Yang kamu jahit-jahit ni kan ni, semua sebelah dalam. Dah siap, kamu terbalikkan dia. Jadilah macam ni. Macam ni. Ni semua jahitan dia. Ini yang kita jahit-jahit tu semua sebelah dalam. Bila terbalikkan dia dapatlah bentuk jahitan yang cantik macam ni. Sebab kita jahitnya sebelah dalam. Kan? Okay, bila dah terbalikkan, kemaskan bahagian tepi. Kemudian, lengkapkan jahitan pada artikel
dengan jahitan tangan menggunakan mata jahitan sembat. Salah satu teknik jahitan ialah jahitan sembat. Okey, ini dia. Jahit sembat. Nanti kamu tengok ulang kaji balik sembat tu macam mana. Oh, okey, nombor 15. Sebalikkan ring daripada bahagian tepi tiga jahitan sebagai hiasan. Dah siap bak kata Mira Filza. Okey ya. Jadi saya tak nak panjang-panjang. Kita sampai dekat sini dulu. Kalau korang tengok, jangan lupa like dan subscribe kepada YouTube saya. Walaupun video jahitan ni hambar. Tapi itulah yang saya boleh buat untuk membantu kamu. Kan? Saya harap kalau kamu ada buku teks, boleh rujuk buku teks. Tak ada masalah. Okey. Sampai di sini sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.